A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam kelas PDPR Pendidikan Islam tingkatan 2. Jadi hari ini yang hadir ialah 4 orang dari kelas 2 UM dan 2 orang dari kelas 2 USM. Alhamdulillah, cukuplah. Okey, kepada orang yang nak belajar cukuplah, kita akan teruskan kelas insya-Allah. Okey. Hari ini kita akan teruskan tajuk yang kemarin kita buat nota tu, iaitu tajuk mudahnya tajwid, bidang Al-Quran, mudahnya tajwid. Jadi sekarang saya nak share buku teks. Okey. Buku teks muka surat 15. Jadi nota kita dah buat kemarin kan? Cuma Akmal Hazim je belum buat nota. Alif semua buat. Alif semua buat. Okey. Sekarang kita nak tengok dan kita nak bincang lah. Sebab kalau kita buat nota saja mungkin kita tak faham dan sebagainya. Okay, sekarang kita nak tengok hukum tajwid yang kita nak pelajari pada tingkatan 2 ini ialah unit 1. Unit 1 iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Minta maaf, saya nak kena tutup dulu yang ni sebab tak boleh nak tunjuk. Saya kena buka yang satu lagi. Okey. A window. Okey. Okey, dapat tunjuk yang ni. Surat 21. Okey. Mudahnya tajwid unit 1, kita akan belajar hukum nun sakinah dan tanwin. Maksud, apa dia nun sakinah? Nun sakinah ialah huruf nun, okey, huruf nun yang tidak berbaris, okey, atau juga dikenali sebagai nun mati. Okey, ini benda yang sama ya, huruf nun yang tidak berbaris, nun sebiji kosong tanpa baris, fathah tak ada, kasrah tak ada, dhammah tak ada, kosong macam tu, itu yang tidak berbaris macam tu juga dikenali sebagai nun mati. Kenapa dinamakan nun mati? Kerana dalam resam yang lain, huruf nun ini ditulis huruf nun dan di atasnya ialah baris mati. Baris mati ataupun kita namakan sebagai sukun. Yang mana setiap huruf-huruf yang berbaris mati akan tertutup bunyinya. Ya? Dan huruf nun bila berbaris mati ataupun sukun ataupun tak berbaris, maka ditutup bunyinya macam bunyi gitu. Kalau fathah, kasrah, dhammah berbunyi na, ni, nu. Kalau dia mati, berbunyi mati kat situ. Itulah namanya nun mati atau juga nun sakinah. Sama ke nun mati dengan nun sakinah? Sama. Yang sama. Okey. Okey. Apa pula tanwin? Tanwin ialah baris 2. Sama ada baris 2 di atas atau baris 2 di bawah huruf ataupun baris 2 di hadapan. Okey. Bunyi tanwin, ia mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Sebab itulah hukumnya sama. Hukum nun mati, hukum nun tanwin sama.
Sama ada huruf nun yang tak ada baris kah? Ataupun huruf-huruf yang berbaris tanwin, yang berbaris dua macam ini kah? Hukumnya sama. Okey. Sekarang kita tengok peta buih yang ada dalam buku teks ini yang mana menunjukkan hukum nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Okey, kita maklum, kita faham semua apabila kita membaca ayat Quran, apabila kita berjumpa dengan huruf nun yang mati ataupun tanwin, kita tengok apakah huruf yang datang selepas nun mati ataupun tanwin itu. Okey, pertemuan dengan huruf itulah yang menyebabkan berlakunya hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ialah huruf alif bata itulah. Alif bata sa jim ha kha. Tu sampai ya tu semua dipanggil huruf hijaiyah. Kenapa dipanggil hijaiyah? Kerana dia digunakan untuk mengeja. Hijaiyah. Okey. Hukumnya yang terbit daripada pertemuan nun mati, nun sakinah dan tanwin ialah yang pertama izhar halqi. Sebut izhar halqi. Yang kedua ikhfa hakiki. Yang ketiga iqlab. Sebut semua nah, iqlab. Yang keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima idgham ma'al gunnah. Okey. Di sebelah ini dalam spektrum ilmu kita nampak di sebelah kiri ni yang kat sini. Okey, tanda nun sakinah dan tanwin dalam Mashaf Rustam Uthmani. Okey. Tanda nun sakinah. Okey. Huruf nun, begini tengok huruf nun ni nah, huruf nun. Huruf nun yang ada tanda sukun di atasnya. Ataupun baris dua yang sama panjang. Kamu tengok ni ha. Baris dua sama panjang. Baris dua di bawah sama panjang. Dan baris dua di depan pula, satu waw kecil, satu yang terlangkup di atas dia tu. Nah, huruf nun yang bertanda mati macam ni dan baris dua yang sama panjang macam ni, itu menandakan hukum itu ialah izhar. Ini bagi orang yang nak tengok direct di atas halaman muka surat Al-Quran, petanda dia yang tu. Kalau huruf nun tu berbaris mati macam tu, itu izhar. Sebaliknya yang di bawah ni, yang kedua, kalau huruf nun tak ada baris apa-apa, kosong macam tu. Kalau baris dua pula, dia tak sama panjang. Yang di atas dengan yang di bawah, dia tak sama panjang. Yang di atas macam pendek sikit, yang di bawah macam menggelongsor lebih sikit. Kan? Macam tu juga yang ni. Yang ni dengan yang ni kan panjang, kan tak sama dengan yang izhar di atas, dia sama panjang kan. Yang ni tak sama panjang, sama ada di atas, di bawah ataupun di depan. Okey, bila baris dua di depan, dia jadi macam waw kecil yang huruf sama. Macam yang di atas, dia macam bertindan nak terbalik di atas kan. Okey, jadi tanda ini nun yang tiada baris, yang kosong, dan baris dua yang tak sama panjang ni, ini menunjukkan idgham atau ikhfa. Idgham atau ikhfa. Okey. Manakala huruf nun yang ada mim kecil di atasnya, okey, ataupun baris fathah yang dikembarkan, dikapuh, didekat-dekatkan dengan mim kecil, ataupun baris kasrah yang dikembarkan dengan mim kecil, dan baris dhammah yang dikembarkan dengan mim kecil, ini ialah hukum iqlab. Okey, ini dari segi petanda hukum. Okey. Jadi petanda inilah kita banyak guna dalam ketika membaca Al-Quran. Kita tengok nun tu, kita tahu dah hukum apa, dan sekurang-kurangnya bila kita tengok nun,
bila kita tak tahu apa nama hukumnya, tapi bacaannya akan jadi betul. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, ni nota guru kau baca ni. Cikgu kena buat apa? Minta murid membezakan tanda nun sakinah dan tanwin dalam mushaf Al-Quran menerusi bacaan mereka. Maknanya saya kena suruh kamu baca lah dan tunjukkan, bezakan nun sakinah dan tanwin. Tapi kita tak buat kot lah. Sebab kamu tahu bezakan dalam ayat nanti yang mana nun sakinah dan yang mana tanwin kan? Boleh tak? Jadi kita tengok seterusnya hukum nun sakinah dan tanwin. Sebab kita dah sebutkan tadi izhar, ikhfa, iqlab, idgham kan. Jadi kita nak tengok secara terperinci. Okey. Okey, di atas ni sama ada nun yang bertanda dengan baris dua yang sama panjang ataupun nun yang tidak bertanda dengan baris dua yang tak sama panjang. Kita tengok. Hukum izhar halqi. Maksud dia ialah apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah iaitu huruf izhar halqi. Kenapa yang hijau ni panjang melintang sampai lepas semua izhar, idgham, iqlab, idgham semua ni? Sebab maksudnya sama aja. Okey, maksudnya sama. Kalau izhar maksudnya apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Kalau idgham ma'al gunnah maksudnya apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah. Oh, idgham bila gunnah pula apa dia maksudnya? Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bila gunnah. Jadi sekarang kita tengok apakah huruf-hurufnya tu sebab kita nak menentukan hukum tu izhar ke, ikhfa ke, idgham ke. Kita nak tengok huruf-hurufnya apa dia. Okey, kalau huruf izhar ialah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dua huruf ni berbeza. Jangan kata ha dan ha ni sama, tak sama. Yang simple ni ha, yang satu ni ha. Buat beza dia bunyi dia. Buat. Ha, ha. Okay, jadi kalau nun sakinah dengan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ni, maka jadilah dia izhar halqi. Kalau nun sakinah bertemu pula dengan huruf ya atau waw atau mim atau nun, jadilah dia hukum idgham ma'a gunnah. Dan apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka jadilah dia hukum idgham bila gunnah. Cara bacaan izhar bunyi nun jelas dan nyata. Contoh man amana. Man, bunyi nun pada man tu kita kena jelaskan, kena clearkan bunyi man. Tak boleh sebut mau, tak boleh. Kena man. Lidah kena betul-betul dengan langit-langit sebelah depan. Man. Di mana makhraj huruf nun kat depan kan? Maka lidah kena betul-betul kena kat nun tu. Man, mana. Di sini nun sakinah bertemu dengan hamzah. Yang kedua, jurufin har. Jurufin fa ni barisnya ialah baris 2 ataupun tanwin. Tanwin di sini bertemu dengan ha. Maka ha termasuk tak dalam huruf tadi? Termasuk. Okey. Jadi sebutannya tanwin itu jurufin tu fin bunyi n tu kena jelas, kena clear. Itu maksud kata jelas dan nyata. Macam tu juga contoh yang ketiga, min ghillin. Min ghillin bertemu dengan nun bertemu dengan ghain.
Ada tak huruf ghain? Ada huruf ghain. Dia merupakan huruf izhar juga. Maka sebutannya kena nyata min ghillin. Dan yang keempat, la'afun ghafur. Jangan berhenti macam saya pula. La'afun ghafur. La'afun tu, wun tu kena bunyi. Nunnya kena clear, kena jelas. Okey. Jadi kamu perasan tak kat sini? Macam mana huruf nun ada baris mati, ada tanda mati di atasnya, dan baris dua yang sama panjang jurufin ni, dan la'afun dan domatain yang bentuk yang macam tu. Bentuk bertindan. Okey. Jadi ini ialah izhar. Okey, jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak ingatlah hukum izhar, hurufnya pun tak ingat izhar apa dia, bila kita baca Al-Quran, kita tengok nun yang ada tanda mati ni, confirm dah, kita tahu dah tu jelas, clear. Man. Begitu juga tanda baris dua yang sama panjang ni, ataupun baris depan yang bertindan macam ni, domatain, kita kena baca dengan jelas bunyi nun, bunyi n-nya tu. Okey. Boleh faham tak? Seterusnya kita tengok idgham ma'al ghunnah. Hurufnya ya waw mim nun. Maksud kata apabila nun sakinah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah ni, kena baca macam mana? Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Nun tu kena gabung dengan bunyi ya. Nun tu kena gabung dengan bunyi waw. Nun kena gabung dengan bunyi mim. Dan nun kena gabung dengan bunyi nun juga. Itulah maksudnya idgham. Okay, contohnya, nun bertemu dengan waw kat sini. Macam mana bacanya? Miu, miu. Kan ada bunyi miu. Min ada bunyi tak? Min. Nun tu clear tak? Tak clear. Min tak bunyi min dah. Tak bunyi min. Bunyi miu. Nun tu nak bergabung dengan waw. Macam dia nak lari masuk dalam waw. Min, miu. Macam tu. Jadi, itulah dengung bagi idgham ma'al ghunnah. Okay, kamu semua sebut. Miwalin. Nun bertemu dengan ya. Yakfuru. Tanwin bertemu dengan mim. Bisuratim. Nun bertemu dengan mim. Okay? Bunyi dengung dua-dua. Bisuratim mim. Macam tu. Dan tanwin bertemu dengan nun. Wujuhui. Ni pun dia juga. Idgham ma'gunah juga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Tu dengung. Dan dengung ni bila kita baca dia mesti dua harakat lah. Tak boleh kita baca yawma izinna. Tak boleh, dia kena dengung tu panjang dia dua harakat. Yawma idzin na'imatun. Macam tu. Jadi ini ialah idgham ma'al ghunnah. Perasan tak kamu huruf nun dia tak ada tanda. Tak ada tanda mati. Tak macam izhar tadi. Nun ada tanda. Nun tak ada tanda. Jadi bila kita baca Al-Quran, bila kita perasan huruf nun yang tak ada tanda macam ni, kena dengung lah. Walaupun masa tu kita tak ingat, hukum apa ni, tak ingat. Tapi kena dengung. Okay. Seterusnya kita tengok. Idgham bila ghunnah. Iaitu apabila nun sakinah tanwin bertemu dengan lam atau ra. Dua huruf je. Lam dan ra. Okay. Maksudnya sama dengan tadi, iaitu menggabungkan. Sebab nama idgham ni maksud menggabungkan, memasukkan idgham tu. Jadi tadi idgham ma'al ghunnah. Ma'al ghunnah beserta dengung. Yang ni bila ghunnah, tanpa dengung. Maksud ma'al ghunnah dan bila ghunnah tu. Jadi menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Macam tadi juga, nun sakinah atau tanwin tu, dia nak bergabung, nak masuk ke dalam huruf lam dan huruf ra. Tapi yang ni tanpa dengung, tak ada dengung. Okey. Contoh, fa'illam. Okey, jadi huruf nun ni
seolah-olah tak ada. Okey, kalau kita tulis dalam Rumi lah kan, seolah-olah fa il lam, seolah macam tu. Tak ada langsung bunyi nun. Contoh macam kita nak kata, nak dengung juga. Fa in lam, fa in lam, fa, nak bunyi juga huruf nun tu. Fa in, bunyi bila dia keluar dari hidung je, tu maksud kata tu huruf bunyi nun, maka tak betul lah bagi hukum idgham bila gunah ni. Contoh sekali lagi bila kita kata fa in lam, maka salahlah sebutan dia. Macam mana sebutan yang betul? Fa illam ni, fa illam ni pun macam tak ada nun juga. Okey, yang ni mir macam M I R, mir, mir rabbihi. Macam ni juga qayyimal macam M A L mal, qayyimal, qayyimal liyun. Okey, macam tu. Macam ni juga ghafurur, rur, ar, u, r, seolah bunyinya rur. Tak ada dengung ghafurun, salah. Ghafurur rahim. Itulah idgham bila gunnah. Okey. Jadi huruf nun dia dan tanwin dia sama aja macam dengan idgham ma'al gunnah tadi. Iaitu nun tak ada tanda mati. Tanwin pun tak sama panjang. Jadi macam mana kita nak, bila kita baca Al-Quran, kita tak ingat nama hukum, tapi kita tengok tanda sahaja. Ya, yang ni kita kena ingatlah, kena hafal lah huruf idgham ma'al gunnah, ya wa mim nun, dan huruf idgham bila gunnah lam ra. Kena ingat bila nun mati tanwin bertemu dengan ya wa mim nun, idgham ma'al gunnah kena dengung. Bila bertemu dengan lam ra, idgham bila gunnah tak ada dengung. Okey. Seterusnya kita tengok iqlab pula. Apa maksud iqlab? Maksud dia sama macam sebelah tadi. Ikhfa hakiki sama juga. Iaitu apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf, bertemu dengan huruf iqlab, dah satu je huruf pun, dia tak boleh nak kata salah satu. Apabila bertemu dengan huruf iqlab iaitu ba, maka jadilah dia iqlab. Ikhfa hakiki pula, okay, apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang 15. Banyak pula ni. Apa dia? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. 15 huruf ni. Okey, 15 huruf ni. Okey, maka dia dikira ikhfa hakiki. Kena hafal sebenarnya. Sebab masa saya belajar dulu pun kami hafal ni. Okey, 15 huruf ikhfa, 6 huruf izhar, kita hafal. Okey. Kita tengok pula macam mana maksud cara bacaan. Iqlab, nun sakinah dan tanwin bertemu dengan ba, iaitu cara bacaannya menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Okey, walaupun dia nun, tapi bila berjumpa dengan ba, maka kita kena tukar bunyi nun tu jadi mim. Okey. Sebab itulah huruf nun dalam hukum ni dibagi huruf mim kecil. Mim kecil seolah nak memperingatkan kita kena tukar kepada bunyi mim yang kecil tu. Jadi macam mana nak sebutnya? Nun mati bertemu dengan ba, ini dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Yang dia tidaklah terlalu rapat. Kena ada jarak di antara bibir, dua bibir itu taklah sampai tak rapat macam tu. Okay? Di antara kena dengan tidak. Macam tu. Min ba'di sami'un basir mustakhfin bil lail. Cuba kamu buat.
Boleh sebut seorang-seorang saya nak dengar. Kemudian, ikhfa hakiki apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15 ni, maka bunyi nun dibaca secara samar. Okey. Ikhfa maksud kata dalam bahasa Arab maksudnya sembunyi. Antara nampak dengan tak nampak kan? Samar-samar. Antara izhar dengan dengung, dengan idgham serta dengung. Okey. Macam mana? Okey. Contoh dia kan dengung. Bila nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, di sini kaf. In dia seolah-olah nak bunyi antara izhar dengan idgham. Idgham ni masuk, izhar tu nyata. Bunyi samar antara izhar dengan idgham. Kalau bunyi izhar tu nun ni kena nyata, kena bunyilah in tu. Tapi dia seolah-olah masuk ke dalam kaf, seolah-olah idgham. Jadi bunyi nun tu bunyi, tapi kaf tu seolah termasuk sekali, bercampur dengan bunyi dengung nun tu. Macam mana? In kuntum. Yang kedua, min di, macam bila bunyi min tu macam seolah nak bunyi dal lah, nak bunyi di lah. Min din, macam tu. Qawlan saqila ghafurun syakur. Okey. Kamu boleh tengok semula video ni, nanti saya akan publish dan cuba sebutkan macam yang tu. Okey, dalam buku teks ni kamu boleh tengok sebelah ni ada QR code lah. Jadi QR code ni kamu boleh dengar bacaan ayat melalui imbasan QR code ni. Bila kamu ada phone, ambil QR code reader, scan QR code tu, dia akan keluar, kamu masuk. Dia akan keluar link, keluar website tu, kamu masuk, di situ akan ada bacaan. Boleh tengok kat situ juga. Okey. Sekarang kita tengok di sini. Okay, habis dah kan? Kita dah sebut dah tentang kelima-lima hukum nun sakinah tu. Okey, apa dia hukum tu? Izhar, ikhfa, idgham, iqlab, idgham ma'runah, idgham balaghunah. Okey, yang 5 hukum tu. Jadi sekarang masanya kita nak praktikkan apa yang kita dah faham. Baca dan kenal pasti hukum nun sakinah dalam ayat serta lengkapkan jadual di bawah. Okey. Jadi inilah latihan yang kamu kena buat sekali lagi nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Okey. Siapa nak baca? Siapa suka rela nak baca? Tadi saya perasan ada 2 orang baru masuk. Kita tengok siapa dia. Di mana habis dah? Tinggal Azim, Humairah, Fahrin, Hezri. 4 orang. Mana pergi yang lain dah? Fahrin. Boleh baca tak Fahrin? Boleh. Bagus Fahrin ni. Okey, Fahrin baca. Hal ata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Okey, jadi kita kena terus membiasakan diri kita dengan hukum-hukum tajwid ni. Kita kena perhati sebutan yang betul macam mana dan cuba tiru supaya bacaan kita selepas ni akan jadi elok. Okey, jadi apa yang kamu kena buat? Boleh tak buat ni sikit je ni. Okey, kalimah dia apa dia? Kemudian hukum nun sakinah nama apa? Dan huruf apa yang dia bertemu di situ. Contohnya kita ambil yang ni. Al-insan, kita nampak di sini. Okey, nun ni, nun bertemu dengan sin. Kalimah al-insan. Okey. Hukum nun sakinah tu ialah apa dia? Apa dia amnan? Hukum nun sakinah di situ. Di sini nun bertemu dengan apa ni? Huruf sin kan? Jadi apa nama hukum kat situ? Amnan. Amnan pengsan dah apa? Humaira. Ya. Oh, ada. Okey. Apa nama hukum nun sakinah kat situ? Insan ni, nun temu dengan huruf sin. Ifa hakiki. Ikhfa haqiqi. Okey. Ikhfa hakiki. Apa huruf? Sin. Okey. Nun bertemu sin. Okey. Jadi bila kelas ni kita nak tamat, kamu buat yang ni sikit saja. Buat petak ni saja. Ni nak habang betul-betul ni. Saat lagi ayat ni hal ata 'alal insani hinun tak payah tulis. Kamu cuma buat petak ni sahaja. Okey, dalam buku latihan. Okey. Dan tuliskan kalimah lain-lain lagi. Kalimah lagi. Dan hukum nun sakinah tu nama apa? Dan huruf pertemuan tu apa dia? Sama ada nun dengan sin ke, tanwin dengan lam ke, apakah ayat itu kamu buat? Boleh macam tu? Boleh Hajim? Boleh. Umairah boleh? Boleh. Fahrin boleh? Boleh. Hazri boleh? Boleh. Bukan 4 orang ni saja. Semua murid kelas 2 UM dan 2 USM kena buat. Okey. Sama ada yang sekarang ni online di Google Meet ataupun yang selepas ni menonton video di YouTube. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita tamatkan? Tak ada. Okey, saya tanya kamu. Ni perkataan al-insan ini, dia satu perkataan. Macam mana pula kalau dia dalam perkataan yang lain? Okey. Kalau dalam perkataan yang lain, tulis kedua-dua tu di sini. Kalimah yang pertama dengan kalimah yang kedua. Macam tu. Okey, faham kot nah? Okey, kalau dah faham, saya stop sharing. Okey, kita akan berhenti di situ kelas hari ini. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya hadir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.